saya ada pituitary tumor. Saya buang ego saya. Saya memang tak boleh tunjuk depan dia yang saya sedih. Assalamualaikum, saya Muhammad Firdaus Sari, 43 tahun, bekas seorang pesakit pituitary tumor. Sekarang ni dah lebih kurang dalam 7 bulan lepas saya menjalani pembedahan dan berjaya, alhamdulillah. Sebenarnya saya ada di sini untuk berkongsi bagaimana pengalaman saya mendepani masalah ni, sebab bukan semua orang dapat merasai dan mengalami apa yang saya alami. Terima kasih isteri saya ada bersama-sama dengan saya, membantu daripada awal sampai ke sekarang ni, insya-Allah. Dalam suami saya ni dia memang susah nak pergi ke hospital. Jadi saya rasa sedih bila pergi, setiap kali pergi doktor cuma bagi ubat gastrik, ubat sakit kepala. Jadi sebab kes perkara ni berlaku dah lama sangat. Selalu kerap sangat sakit kepala. Tapi bila kita minta dia pergi jumpa doktor, dia kata tak ada apa-apa, makan Panadol okey lah tu. Tapi saya tengok tak sama macam orang lain sakit kepala. Saya tak perasan yang saya menghadapi masalah sebegini berat. Sebab sebelum ni sebenarnya saya pernah mengalami vertigo, keadaan yang berpusing, berpinah beberapa kali. Tapi sejak akhir-akhir dia semakin kerap. Dan sehingga ada satu ketika bila saya kembali daripada Kelantan, saya tak boleh nak memandu. Sebab tu saya sentiasa pujuk, abang pergilah bang, jangan biar ayang dah sakit ni, abang kena kuat. So saya minta juga dia pergi, tapi itulah lama juga minta pujuk. Sebab kita nak check doktor tu, kadang-kadang kita takut. Mungkin tak tahan sangat dah tu. Tak tahan sangat, pergi juga. Masa kerja. Kata, yang jom kena pergi juga kali ni. Okey, saya rasa syukur sangat dia nak pergi. Setelah sakit tu, saya tak boleh nak tahan lagi. Saya dengan wife saya pergi ke MSU Medical Center, ke bahagian emergency. Di sana kami dirawat di ward emergency tu, masukkan ubat, diberi rawatan, diinjek, tapi keadaan tak pulih-pulih, semakin sakit. Medical officer di situ telah mengajukan dan refer kami kepada pakar yang alhamdulillah berada di MSUMC juga, pakar neurosurgeon yang diperkenalkan kepada kami, Profesor Badli Shah. Saya mula bertemu dengan Cik Firdaus apabila beliau dirujuk oleh Pegawai Perubatan Unit Kecemasan MSU Medical Center dengan sejarah pening kepala yang terlalu kerap. Di samping itu, beliau juga mengalami sakit-sakit di belakang mata, dan setiap kali pening kepala menyerang beliau akan mendapati bahawa kedua-dua belah mata beliau akan menjadi merah, dan sakit ini tidak dapat dilegakan dengan hanya memakan ubat tahan sakit yang biasa-biasa. Imbasan otak perlu dilakukan untuk memastikan tiada ketumbuhan ataupun penyakit lain yang menyebabkan pening kepala yang terlalu kerap, yang menandakan bahawa tekanan di dalam otak itu ada gangguan. Dan masa tu saya rasa bersyukur sangat. Selama ni saya nak sangat ada doktor yang check betul-betul suami saya apa masalah dia. Sebab selama ni saya tengok dia, keadaan dia dah semakin teruk sebenarnya. Daya ingatan dia pun semakin berkurang. Saya rasa macam pelik, muda lagi suami saya ni. Tapi kadang tu parking kereta pun tak jumpa cari.
Kadang-kadang kita orang buat main-main dengan anak-anak, kata tengok-tengok ayah tu tak jumpa cari kereta. Kita orang pergi dulu, tunggu je dia daripada dia jauh, tengok dia jumpa tak cari kereta. Tak dapat jumpa. Tu saya rasa kenapa suami saya jadi macam ni. Disebabkan beliau mempunyai pening kepala yang kerap dan gejala-gejala lain, terutamanya pada gangguan pada penglihatannya dan pada matanya, apabila dilakukan MRI otak, didapati bahawa ada ketumbuhan yang datangnya daripada kelenjar pituitari yang terletak di antara kedua mata beliau. Selepas prosedur MRI itu berlaku, saya dimasukkan ke ward untuk menunggu keputusan. Dan saya menunggu dan mengharap supaya tak ada apa-apa yang berlaku. Sementara wife saya berada di rumah menguruskan anak-anak. Prof Bat datang ke ward dan memanggil. Saya rasa takut sangat. Saya berharap supaya tak ada apa-apa yang berlaku. Dari riak muka dia ceria, saya rasa mungkin tak ada apa-apa yang berlaku. Dan dia tunjukkan result sebenarnya. Setelah melihat pada imbasan otak Encik Firdaus, saya memberitahu beliau saiz dan di mana ketumbuhan tersebut dan apakah langkah seterusnya untuk memberi rawatan yang terbaik untuk beliau. Apa yang saya harapkan tidak, itu yang berlaku. Saya ada pituitary tumor. Mungkin sebab tu apa yang wife saya kata, ingatan saya, daya ingatan saya, orientation saya, kiri kanan, visual field saya, pembedahan penglihatan saya terganggu. Mungkin kerana itu, dan dikonfirmkan oleh Prof Bat bila ditunjukkan memang betul-betul ada pituitary tumor tu di kepala saya sebesar 2.5 cm. Tu saya berserah je lah masa tu. Apabila menyentuh berkenaan dengan pembedahan, saya berbincang dengan Encik Firdaus. Pembedahan pituitary ini boleh melalui dua kaedah, sama ada melalui tempurung kepala ataupun melalui hidung. Saya sarankan beliau untuk melakukan pembedahan untuk membuang ketumbuhan pituitary beliau melalui keadaan hidung. Probat sarankan dan cuba yakinkan saya yang pembedahan adalah salah satu jalan yang terbaik yang boleh saya lalui supaya masalah saya ni selesai. Lepas daripada tu saya tenangkan diri dan saya call wife saya untuk bagi tahu. Saya memang tak boleh tunjuk depan dia yang saya sedih. Saya tak menangis pun masa tu, tapi saya kata abang kuat. Abang boleh lawan benda ni. Tapi jauh di sudut hati saya rasa sangat takut dan sangat, ya Allah. Tapi syukur alhamdulillah Dr. Bat, Prof Bat dapat detect benda ni dan kita bersetuju dengan apa saja yang disarankan oleh Dr. Bat untuk pastikan suami saya kembali pulih seperti sedia kala. Malam sebelum pembedahan tu saya nangis dengan wife saya. Saya buang ego saya. Saya nangis depan dia. Dan malam tu juga saya pesan kat dia, abang kena kuat. Kita ada anak-anak, abang mesti jalani pembedahan ni dan kembali dengan lebih sihat bang. So saya tahan supaya saya tak menangis. Saya biarkan dia yang menangis. Saya cuma berdoa pada Allah semoga semuanya berjalan lancar.
Kerana kaedah pembedahan transfenoidal ataupun melalui hidung dilakukan, maka pembedahan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Dr. Nur Azmi, iaitu pakar bedah telinga, hidung dan leher MSU Medical Center. Peranan Dr. Nur Azmi dalam membantu saya dalam pembedahan ini adalah beliau akan membuka ruang yang di dalam hidung itu untuk memudahkan saya sampai ke kawasan ketubuhan pituitary tersebut. Pembedahan tersebut mengambil masa lebih kurang 6 jam. Alhamdulillah, ia berjaya dilakukan dengan jayanya dan tidak mendapat apa-apa risiko yang tidak diingini semasa pembedahan itu dilakukan. Prof Bat tu dia punya muka dia sentiasa manis je. So saya rasa memang itu adalah satu petanda yang positif, dan Prof Bat memberitahu yang pembedahan dah berjalan dengan baik, dengan lancar. So masa tu saya rasa syukur, ya Allah, alhamdulillah suami aku akan kembali dalam keadaan yang lebih baik. Kepada Encik Firdaus, rawatan susulan masih perlu diteruskan untuk memastikan bahawa pertumbuhan pituitary itu tidak semakin membesar yang boleh menyebabkan gangguan kepada penglihatan beliau di masa hadapan. Di kesempatan ini, ucapan terima kasih khas saya tujukan kepada Presiden MSU dan MSU-MC, Profesor Tan Sri Datuk Wira Dr. Muhammad Syukri Abdul Rajid. Dari mula proses konsultasi hingga sepanjang saya menjalani rawatan, beliau sentiasa memberikan sokongan untuk saya terus kekal bersemangat. Alhamdulillah, urusan kami sekeluarga dipermudahkan. Allah tidak pernah memberi dugaan di luar daripada kemampuan hamba-Nya. Terima kasih kepada semua yang sentiasa memberikan dorongan dan doa kepada saya. Jangan pernah putus harapan.